Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna shururahum waj'al shururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang memberikan kemudahan kepada kita, sama-sama kita boleh jumpa lagi di dalam ruangan pengajian kita. Maka kita nak sambunglah, iaitu ruangan pengajian kita tentang masalah cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nak kita itu jadi kenal Tuhan tu, mengikut Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan dirinya sendiri. Kerana tidak ada Tuhan, tidak ada perkara mana-mana yang nak kenal, yang nak faham, yang nak reti, yang nak hebat tentang hal Tuhan lain daripada Tuhan kita ni, tak ada. Maka dengan sebab itu kita nak tegah kata apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala ada royak dalam Quran, Nabi royak dalam hadis, itu adalah perkara yang wajib kita beriman sebelum daripada kita nak pergi jumpa dengan Tuhan kita. Maka cara kita nak beriman ini, kita telah mengaji daripada beberapa perjumpaan kita sebagai ulasan kesimpulan dengan cara mudah, supaya nak kita tu boleh faham dan boleh wa'amal, boleh pakai selalu dah. Supaya kita ni jadi tak jadi susah dalam masalah kita nak buat amal, iaitu amalan hati kita, iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya telah royak pada semalam tu tentang kata kita ni nak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita kena beriman mula-mula sekali, iaitu kita kena mengenalkan diri Allah Subhanahu wa ta'ala.
mengenal diri Allah Ta'ala, dan kita faham dan kita reti kata diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu mempunyai nama-nama yang bahagia, nama-nama yang elok, dan sifat-sifat yang sempurna, dan perbuatan-perbuatan yang tidak adanya kekurangan. Maka itu cara yang kita nak beriman dengan Tuhan kita, hak molek sekali. Pasti kita kena tengok tilik sebagaimana ulama ahli sunnati wal jamaah duduk di atas bantasan ulama is-salaf, dia itu syarahkan kepada kita, kerana itu lebih dekat, lebih kena, lebih betul, lebih selamat, lebih bahagia, lebih alim, lebih hebat daripada mana-mana daripada orang-orang yang ada di dalam umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pertamanya iaitu kita kena tahu kata apabila kita beriman dengan diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka hendaklah kita beriman dengan sifat Allah Ta'ala di atas itu pegangnya. Macam mana? Kita beriman kata Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai', maka wajib kita beriman kata sifat dia tu laisa kamitslihi syai'. Jangan kita buat serupa dengan zat kita, sifat kita, perbuatan kita, tak boleh. Moga tu adalah salah. Itu kaedah mula-mula. Kaedah yang kedua, kaedah yang kedua iaitu kalau kita pegang kata sifat penglihat Allah Ta'ala, pendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat kalam, cakap pai Tuhan, tak serupa dengan segala makhluk, maka sifat yang lain-lain pun tak sama lah dengan segala makhluk, semua sama saja. Nampak? Semua sama saja, dengan tidak ada perbezaan, dengan tidak ada perselisihan. Kerana sifat Tuhan tu, Tuhan yang menyifatkan dirinya sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain boleh juga kita nak kata yang lagu lain, tetapi hak ni Tuhan sendiri. Sama ada Tuhan royak dalam Quran ataupun Tuhan royak melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia nak kita faham. Kerana Quran ini sebagaimana kita duk royak, duk tegah mari, dia tidak sama sekali nak jadi berlawan dengan Quran sama sendiri. Tak. Quran juga tak jadi berlawan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak. Quran juga tak berlawan dengan akal yang waras, akal yang cerah, cermelang, molek, faham kena molek, ia tak berlawan. Kenapa? Kerana dua tiga perkara hak sebut saat ni, sama ada Quran, sama ada hadis Nabi, sama ada akal fikiran yang betul tu, dia tak berlagu lagi mari. Bahkan dia bantu setengah di atas setengah. Nampak tu tak? Bantu setengah di atas setengah. Itulah cara yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala hendak nak uji kita sebagai manusia ni mengetahui perkara tersebut. Kalulah kita pernah belajar sedikit daripada cara faham ni, nescaya jadi luaskan, jadi nampak ke kita tadi itu jadi cermelang molek. Tak ada sama sekali nak berasa kata apa hak Tuhan royak tadi tu tak betul, apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak tu tak kena, ndak, dia tak berasa lagu tu. Sebab kenapa dia tak berasa lagu tu? Kerana fitrah hak molek tadi tu dengan akal fikiran yang waras tadi tu dia jadi masuk molek. Dia jadi orang panggil kata masuk siku, makan, bantu setengah di atas setengah. Itu nak kita faham, nak kita tahu, nak kita jelaskan di situ. Sebab itulah katanya para ulama, dia kata maka apabila adalah orang yang dikena tujukan perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhan tu duk royak kepada kita, Tuhan duk royak kepada kita, Rasulullah duk royakkan kepada kita.
Kata kan? Katanya bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ni hidup. Makna apa hidup? Makna tidak mati. Hidup tu salah satu daripada nama Allah. Maka di diri hidup tu ada sifat hayat. Tu makna hayyun bihayai. Makna kata dia itu hidup dengan sifat hidup, dengan sifat penghidup dia tu. Alimun bi'ilmin, dia itu mengetahui dengan ilmu dia. Qadirun biqudrati, dia kuasa dengan kudrah dia. Sami'un bisama'in, dia dengar dengan sifat dengar dia. Basirun bibasarin, dia nampak dengan sifat penglihatan dia. Mutakallimun bikalamin, dia bercakap dengan sifat kalam. Muridun bi iradatin, dia itu kandak dengan sifat kandak dia. Maka menjadikan semua perkara yang kita sebut tadi itu semua tu adalah hakikat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat ni ambil dah no. Ayat kata ambil daripada akal yang waras, kata Tuhan kita ni ada sungguh. Hakikat ni mana sungguh? Banyak tu ya. Ada kat Allah Ta'ala ni ada sungguh? Ya. Makna kata kita mengaku kata Tuhan ada hakikat. Tu nak kita faham molek. Maka sifat kita sebut tadi itu tu pakat terima belaka. Maka salah satu daripada hak lain lagi, hak tak sebut situ tu, kita kena terima juga. Allah Ta'ala itu kasih, Allah Ta'ala itu redha, Allah Ta'ala itu marah, Allah Ta'ala itu benci. Semua ni apa nak hakikat juga. Semua ni adalah sifat Tuhan juga, perbuatan Tuhan juga. Maka wajib kita itu beriman serupa dengan sifat-sifat yang tersebut. Itu cara yang kita nak mengenalkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kita mengenalkan. Sebagaimana ulama-ulama salafis salih duk mari syarah, duk mari royak, duk mari nyok seru dan menyata kepada kita. Itu cara yang kita nak beriman. Lain daripada ni adalah perkara yang tak betul dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul itu kandang. Maka kalaulah kita buat amal tak ada syarat, tak ada rukun ni, walaupun buat setara mana pun, nak ya tak sah dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kandang nak kita itu buatnya amalan. Itu tak? Itu dia. Maka tubik kaedah kata, kita kata pada satu sifat, kita kenal sifat ni tak serupa dengan makhluk. Ia salah satu daripada sifat Tuhan, maka sifat hak lain serupa tak kenal. Dia tak serupa dengan segala makhluk. Kata serupa dengan hak ni, kita kata hak ni satu, hak lain tu ikuti belaka. Tu nak kita faham dengan cara jelas. Bukan mana hak ni ia tak serupa dengan makhluk, lain daripada ni serupa makhluk. Tak, bukan mana gitu. Misal saya nak misal guna apa dengan mudah-mudah. Hidup Tuhan, ilmu Tuhan, kudrah Tuhan, sami' Tuhan, basar Tuhan, kalam Tuhan, kandak Tuhan, iradah tu. Semua ni tak serupa dengan segala makhluk. Tiba-tiba redha Tuhan, marah Tuhan, benci Tuhan, murka Tuhan. Hak ni serupa dengan segala makhluk. Ya tak betul caralah tu. Hak ni pun tak serupa dengan segala makhluk ni, hak ni. Ya tak sama, tak serupa. Hak ni tak serupa, hak ni pun tak serupa. Tu cara orang kita nak buat jadi sama di antara hak ni dengan hak ni. Kenapa? Kerana dua-dua ni sebut belaka dalam Quran. Kedua-dua ni sebut belaka dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dihujahkan oleh ulama salaf. Tidak ada nak buat beza ni antara kata hak ni tak serupa, hak ni serupa. Tak, bukan mana gitu. Nampak tu tak? Tu nak kita faham dengan cara mudah. Tak ada jadi susah dan jadi apa nama kelangkabut masalah ni. Masalah yang mudah kita tak usah buat jadi payah. Masalah yang payah kita cara apa yang payah. Ni masalah yang kita tak ada kena jadi bebanan berat sangat. Kita faham, reti. Tu dia. Baik. Kemudian kita nak royak lagi kata gapo? Lepas daripada kita faham dah saat ni tu tak usah pergi carilah hakikat dia macam mana.
Nah, hakikat dia tu tak usah duk pergi carilah kata macam mana hakikat dia, cara dia macam mana. Nah, apa nama hakikat benda tu lagu mana, hakikat nama-nama Tuhan, sifat-sifat Tuhan, tak usah duk pergi cari ya. Kita berimej sebagaimana Tuhan nak kita berimej banyak tu sudah. Tak usah duk pergi cari jadi apa nama benda yang tidak disuruh mari di dalam syarak kita. Tak usah. Supaya nak kita itu jadi selamat, pasti kita jalan mengikut apa yang diberjalankan oleh apa nama oleh orang-orang yang ikut Allah Ta'ala dan Rasul. Mereka yang ikut Allah Ta'ala dan Rasul. Baik, mari kita tengok contoh-contoh sedikit daripada orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Nak kita tadi itu sebagai orang Islam tadi tu kena ada contoh daripada para ulama, supaya nak kita itu duk dalam likungi para ulama. Nah, tak jadi keluar tubik kokse gitu dak. Tu nak kita nampak jalan tu pasti kita kena piping. Dia kena apa nama kena piping oleh para ulama ni, wari ulama ni untuk pipingkan kita. Qur'an hadis tu ada dah lah, cuma ulama orang mari nak baca buku, nah mari nak syarah, mari nak royak, tu mana kata dia tu kena wari sokmo, dia kena ada sokmo, dia tak boleh nak pecek lah di antara dua ni. Di antara wahyu Tuhan dengan para ulama. Cuma saya royak kata kita nak tahu mai kata ulama ni iaitu ulama Tuhan sungguh, pasti dia kena ambil lah isi kandungnya Tuhan tu mai syarah kepada masyarakat. Kena ambilnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari syarah kepada masyarakat. Terutama cara kita nak beriman dengan Allah, terutama cara kita nak mengenal Allah, terutama cara kita nak mendekati diri kita kepada Allah. Jangan sekadar kita duk royak dengan tidak adanya sumbangan, tidak adanya dasar daripada Al-Quran, daripada hadis. Sedangkan kita pegang diri kita, kata kita ni adalah warasatul anbiya, walaupun tahap mana-mana pun kata gilah. Kita tak boleh buat gitulah, kerana itu adalah perkara yang tak sesuai kita menamakan kita sebagai warasatul anbiya. Sedangkan ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal mari tak ada berlari di atas lidah-lidah kita. Tak ada berlari di atas lidah-lidah kita. Tak ada disebut di dalam majlis-majlis pengajian kita, majlis-majlis mengajar kita. Itu adalah perkara yang tak sesuai dan patut sebagai kita orang Islam yang nak jadi warasatul anbiya, nak buat kerja umpama tu. Nak kita faham jadi molek. Nak kita faham jadi molek. Baik. Jadi masalah perbuatan Tuhan ni apa kita kena duk cara tentang hal Tuhan sangatnya. Kerana kita ni duk di atas muka bumi ni tujuan besar sekali gapo? Hak Tuhan hantar mari kita kepada muka bumi ni, tujuan besar sekali tu gapo dia? Tujuan besar sekali nak kita itu kenal Tuhan kita. Lepas daripada kita kenal, kita nak ibadat kepada Tuhan kita. Tu tujuan besar kita mari ke dunia ni. Bukan tujuan besar kita membelakangi kan cara nak kenal Tuhan, cara kita nak mengabdikan diri kepada Tuhan kita. Itu bukan. Nah, cara kita ni makna kata pasti kita kena kenal Tuhan kita. Tiap-tiap saya duk tengok mari. Tak ada makna kata dalam sejarah agama kita ni yang ada sejarah dia. Sama ada di luar negara, dalam negara, tak ada lagi lah orang buat belakang terhadap cara kita nak mendekati Tuhan dan kenal Tuhan supaya dengan zaman kita. Tak ada lagi. Semua ada kekuatan zaman-zaman mana pun, bukalah sejarah apa-apa pun sakut paut dengan agama kita ni. Tiap-tiap zaman, tiap-tiap masa, tiap-tiap midai, tiap-tiap kapung, tiap-tiap
wilayah, semua orang pakat duk lahungkan di mulut dia cara nak kenal Tuhan, nak mendekati Tuhan. Orang zaman dulu ni, apa kena sebut zaman dulu? Apabila majlis kita ni sebut zaman dulu ni, makna orang yang zaman-zaman tokoh-tokoh ulama kita korong yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat lah kita maksudnya. Dia ni duk main cara masalah apa nama ni? Masalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Apabila disebutkan lafaz takut olehmu akan Allah, ketar mereka. Jatuh tukak di tangan-tangan mereka. Rebah pucak mereka. Buat apa tu? Kerana dia, iman dia tu jadi rapat molek dengan Tuhan. Iman dia tu makna kata dia jadi subur molek. Dalam kita tak usah kata kat orang, tengok diri kita lah. Nah, tengok diri kita. Apabila sebut Tuhan kita ni setara mana? Kita berasa setara mana? Situ tempat nak uji kita itu, kata pentingnya ilmu ni. Orang duk jadi makan tak molek ke, duk jadi apa nama, tak ingat budi bahasa ke, gapo katalah penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit masyarakat hak duk timbul-timbul mari, semua itu tadi tertolak daripada iman dia terhadap Tuhan itu jadi tak cerah. Iman dia terhadap Tuhan itu jadi gelap. Tu sebab itulah kita kena ubah klik semula. Kena hundur semula. Kena pergi semula. Supaya nak uji kita itu jadi selamat mula. Jadi, orang-orang dulu ni yang beriman dengan Tuhan ini. Orang-orang dulu ni yang beriman dengan Tuhan ni, dia beriman sekadar lafaz serta makna. Hakikat serah Tuhan. Nampak tu tak? Hakikat serah Tuhan. Hak tu tak ada gaduh. Dua perkara. Beriman dengan Tuhan ni, satu lafaz hak ada dalam Quran ataupun ada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan makna hak Tuhan nak. Makna hak Tuhan khandak. Makna yang bayan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sabit daripada baginda. Itu cara hak kenanya. Jadi, ia wari satu misal di sini Imam Malik. Imam Malik ni salah seorang daripada tokoh ulama tak ada piyalah nak tolak dia. Sebagai guru bagi tok guru kita. Nah, guru Imam Syafi'i lah dia ni. Yang beranak pada tahun 93 Hijriah. Sempat korong pertama, mati pada korong yang kedua 179 Hijriah. Zaman dia ni, Imam Malik ni, kalau dia duk mengajar agak ramah orang mari duk dengar. Di mana dia duk mengajar? Masjid Nabi ni. Dalam Masjid Nabi yang kita duk pergi ke Mekah tu, duk mengajar dalam tu lah. Penuh. Panggil Imam Daril Hijrah. Datangnya seorang lelaki, orang biasalah, kepada Imam Malik Ibni Anas radhiyallahu an. Ni sebagai contoh kata orang tok guru kita dulu ni ia beriman macam mana dengan Tuhan. Galik ke orang ada waktu baik belaka kisah ni. Datang seorang lelaki kepada Imam Malik, mari tanyanya Imam Malik. Faqala ya Aba Abdullah. Hei bapa bagi Abdullah. Sebab Imam Malik ni digelarkan bapa Abdullah. Dia baca ayat Quran. Ayat ni sakut paut dengan ayat sifat Tuhan. Dia baca katakan, dia baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bermula Tuhan yang bernama Rahman di atas arasy istiwa ia. Mana tertinggi ia. Surah Taha. Dia baca Imam Malik dengar sebagai soalan. Bukan nak royak kata Imam Malik ni tak ingat ayat ni, bukan.
Ya mari baca Imam Malik dengar. Ini tak ada masalah. Kerana tukar ilmu tak ada masalah. Tiba-tiba mari tanya Imam Malik. Seorang lelaki tu mari tanya Imam Malik. Kaifastawa? Bagaimanakah Imam Tok Guru Tuhan itu yang bernama Rahman istiwa ia di atas arasy? Macam mana? Mari tanya. Mujur Tuhan gerakkan hati dia juga. Suruh tanyakan macam ni. Nampak tu tak? Tanya apa macam ni? Kerana nak jadi ibrah, jadi pengajaran bagi kita sebagai orang belakang. Mari tanya bagaimana istiwa ni, mana perbuatan Tuhan. Nah, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama kata istiwa adalah sifat perbuatan Tuhan. Tuhan buat. Maka tak boleh nak tanyalah. Kata apa Tuhan buat, tak boleh nak tanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tak boleh nak tanya kata apa Tuhan buat ni. Tak boleh nak tanya. Tanya tak boleh. Kalau tanya salah dengan ayat Quran tadi. Nampak tu tak? Kita orang beriman kena dengarlah Tuhan. Kalau kita tak saya dengar Tuhan, tak payah kita nak jadi orang beriman. Nampak tu tak? Tapi tak sahlah, bawalah iman kita molek. Kita pergi jumpa dengan Tuhan, dapat ganjaran besar. Walaupun kita ni nak cemar dengan dosa setara mana pun, tak apa, bawa iman molek. Jangan kufur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bawa molek. Walaupun zaman kita ni berat. Orang beriman ni berat nak boleh bawa iman tu payah. Nah, tahulah bagi orang tahu, tak tahu bagi orang tak tahu. Maka katanya seorang anak murid Imam Malik yang royakkan ini kisah ni. Panggil rawi. Dia kata aku ni tengok kepada muka Imam Malik. Tak ada royak kata dia tu siapa. Nah, perkataan ni sabit dengan cara jelas daripada Imam Malik. Tak ada pihak nak boleh kata tak ada berlaku pun kisah ni, tak boleh nak katalah tu. Nah, sabit daripada Imam Malik. Mana kata sungguh berlaku dengan Imam Malik ini kisah. Ini pekerjaan ni sabit sungguh. Ia kata anak murid ia tu duk tengok Imam Malik tu, tengok atau aku tak pernah tengok tok guru aku jadi masamnya muka, merahnya muka, alamat kata nak marah. Ulama besar ni orang yang pesing kata ada ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul ni, dia mulut tak karuk. Kalau mulut karuk ni, pesing kata kecek supo dengan bercakap pe, orang tak belajar mengaji ke, hak ni makna kata bukanlah, bukan warasatul anbiya hak benar. Kecek benda-benda yang najis maknawi tadi tu itu bukan benda yang benar. Nampak tu tak? Itu adalah orang yang lemah, orang yang tidak adanya sifat sesuai nak jadinya warasatul anbiya. Sehingga Imam Malik duk senyak tadi tu, duk dia nak murih. Hingga tubik peluh di dahi dia, tubik. Menunjuk kata dia nak marah. Anak-anak murid nampak semua kata Imam Malik bersifat lagu tu kerana Malik ni orang bekan. Tetapi dia tak beruh. Beruh makna gana? Makna dia tak maki ikut orang ikut dia gitu, tak. Dia kata gitu-gitu. Wak-wak anak murid ni tunduk muka, tunduk belakang muka. Mata tunduk muka, sekala nampak lama dah, jeling dia tengok tok guru. Nampak tu tak? Lepas daripada duduk sebentar tu, Imam Malik pun jawab. Dia mau duk tunggu tok guru jawab. Ni nak oyak kata gapo? Ni anak murid hak berjuruh. Ni anak murid yang berkatnya ilmu pengetahuan. Nanti tok guru jawab. Apabila disoalkan tok guru, maka apabila guru jawab pakak-pakak. Adapun orang yang hawa ni apabila guru tak ada nak jawab lagi, jawab dulu.
Ataupun guru jawab, dia tak pakai hak tu dia jawab. Ni mana kata orang yang hawa. Orang yang tak ada berkat di dalam ilmu. Orang yang tak sesuai kita menjadikan orang macam tu sebagai guru kita. Awak apa? Kerana guru dia yang deraka boleh pas kita. Dia nak ambil gapo boh kepada otak kita tu. Situ tempat yang kita kena mikir. Nampak tu tak? Sebagai Wasil Ibn Atta tu ngaji dengan Hasan Basri, apabila Hasan Basri tak ada nak jawab, ni jawab dulu. Yang deraka kepada tok guru. Tak boleh buat kerja lagu tu, tak kena. Imam Malik pun jawab. Ia kata, ni riwayat hak Mawari ni adalah daripada beberapa kitab sebagai yang diriwayatkan oleh Imam Zahabi sendiri dan Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, Imam Al-Lalakai, Imam Usman Ad-Darimi, Imam Al-Baihaqi dan sebagainya. Banyaklah daripada tokoh-tokoh ulama yang diriwayatkan akan ini kisah ni di dalam kitab-kitab mereka dengan sanad yang sabit. Nampak tu tak? Dengan sanad yang sabit. Kemudian dia kata al-kaifu ghairu ma'qul. Imam Malik kata seorang lelaki hak tanya soalan saning tu, tengok dia tak ada maki. Tak ada kata wailak. Tak ada katalah tu. La'anakallah. Tak ada kata lagu tu. Ataupun mungning gini mungning. Tak ada kata. Kecek dengan ilmu. Yang mempunyai adab dalam cakap serupa dengan ahli ilmu. Tu cara dia. Ada pun orang yang lemah-lemah, orang yang tak-rak ni mulut dia karuk. Mulut dia jahat. Mulut dia tak molek. Dia kecek benda-benda yang iblis pun tak bercakap. Nampak tu tak? Iblis pun tak bercakap. Dia kata al-kaifu ghairu ma'qul. Hakikat Tuhan tu, kaifa tadi itu hakikat Tuhan tu kita nak tanya kata dia tu lagu mana, akal kita pergi tak siapa. Akal kita ni nak pergi pada muka tu tak siapa. Awak pergi tak siapa. Kerana benda tu lebih daripada akal kita. Kita boleh faham sedikit ya, tapi kalau kita nak pergi faham meliputi belakang, ya tak boleh. Perwaktan Tuhan ni kita tak boleh nak melimputi belakang. Macam mana Tok Guru cuba misal sikit gini, supaya dengan lampu yang dia itu ada kadar tak? Ada setengah kata 25 api dia tu, elektrik dia tu. Setengah kata 50, setengah kata 75, setengah kata 100, setengah kata 300, setengah kata 200 kita kata. Kitanya belinya lampu kita hak yang 100. Hak yang 100. Apabila kita bubuhnya api lebih daripada 100, jadi lagu mana lampu tu? Putuh. Piuh dia, kalau bahasa Melayu tanya panggil piuh dia. Api dalam dia tu akan putuh, maka memadamkan cahaya. Tak boleh nak guna apa. Akal kita pun seperti tu. Nak kita tahu hakikat hak Tuhan buat ni nak tak tahu tak boleh. Ulama kita ni yang misal kena, dia kata. Kita ni apabila minum air masuk dalam diri kita ni, dia masuk dalam rongga mana kata. Dia pergi mana kata dalam tubuh kita. Dia pergi buat gapo kata. Sampai ke tubik jadi peluh, tubik jadi air najis, azakumullah dan sebagainya. Kita nak ayat tak boleh dah. Tu benda yang dok ada dalam diri kita, yang dok proses di dalam diri kita tak tahu. Bagaimanakah dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang tidak adanya kekurangan, kita nak pergi buat tahu, nak pergi buat jadi nyata, pergi tanya, tak boleh. Dia tak pandai. Nampak tak? Dia tak pandai. Wastiwa'u minhu ghairu majhul.
Dan lafaz istiwa tu Imam Malik royak daripada hak Tuhan sebut di dalam Al-Quran, dia itu tak ada jadi majhul. Bukan makna majhul, makna gana? Makna kata tak boleh kita nak faham, memahami kata Tuhan royak gapo, tahu faham. Bukan makna kata kita tak boleh nak faham. Sekadar mana? Sekadar lafaz serta makna yang ada di dalam lafaz tu. Sekadar tu. Hakikat dia tak boleh nak tahu. Macam mana tak boleh nak tahu? Nampak tu tak? Kemudian hak ni orang Islam kita ittifaq belaka ni. Orang Islam hak sebenar-benar Islam yang berilmu, yang beragama, yang berakhlak boleh terima. Tak ada pihak mempertikai pun apa. Tuhan royak lagu tu, Imam Malik pula mari syarah lagu ni, dua-dua ni boleh pergi sekali. Tak ada jadi berlawan di antara perkataan ulama dengan perkataan Tuhan. Tak. Ni benda-benda yang kita boleh tahu dengan cara logik akal. Wal imanu bihi wajibun. Dan beriman dengan ayat tadi, beriman kena. Beriman bila? Apabila kita faham kata dia tu gapo. Bagaimana kita nak beriman kalaulah kita tak tahu kata dia tu gapo dia, kita tak boleh nak beriman. Boleh ke tak kita naknya kandak satu muka, sedangkan satu muka tu kita sendiri pun tak kenal, kita sendiri pun tak biasa tengok, boleh ke tak? Ya tak boleh nak jadi. Wal imanu bihi wajib beriman dengan hak Tuhan royak tentang hadiah tadi itu wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Dan soal daripada soal yang mu tanya saat ni tu. Gapo? Kaifastawatu. Anhu ai kaifastawatu. Soalan tu. Bid'ah adalah rangka sahabat Nabi tak tanyalah ni. Tabi'in tak tanya abalah ni. Atba'i tabi'in tak ada pia tanya lagu ni. Tu nak kita faham jadi molek. Kata gapo? Kata benda-benda ni adalah perkara yang segera orang Islam itu faham dan reti daripada Tuhan, dan di manakah kita wajib berhentikan akal kita, iaitu di hakikat perbuatan. Berhenti. Jangan ada gaduh. Kalau kita pergi tanya kata bagaimana Tuhan buat, tu salah. Ini sifat istiwaksa. Daripada ning perkataan ini perkataan, ulama kata pakai semua sifat-sifat Tuhan. Tuhan redha terhadap orang yang buat baik. Redha macam mana? Tak boleh piara royak. Redha macam mana? Tak boleh piara royak. Kaifah? Bagaimana? Ridha Allah. Redha Tuhan tu bagaimana? Nak royak tak boleh. Kalau kacau-kacau pun boleh royak kesal. Kesal yang ada di makhluk. Tuhan redha, Tuhan wi dia itu seni. Tuhan wi dia tu sehat. Tuhan wi dia tu mewah. Tuhan wi dia itu apa nama lagi beberapa nikmat. Tu kesal daripada redha. Tapi diri hakikat redha tu macam mana? Tak boleh nak royak. Kenapa? Kerana itu perbuatan Tuhan. Hang apa tak boleh nak royak tentang hakikat perbuatan Tuhan? Kerana zat Tuhan perkara yang ghaibi. Nak royak macam mana? Kalau zat Tuhan ni perkara yang syahid, boleh kita tengok mata kepala, baba boleh nak royak. Kenapa? Tetapi ni bukan benda ghaib mutlak. Tak boleh kita nak pergi tahu langsung kalau Tuhan tak royak. Sebab tu perbuatan Tuhan kena dengar Tuhan. Jangan ada dengar orang lain lebih daripada Tuhan kita. Tak boleh. Ulama yang nak turut Tuhan ni lana-lana. Terutama ulama yang dulu-dulu, ulama tua-tua hak dulu di kalangan sahabat tabi'in, atba'i tabi'in tu cerak molek. Pas perkataan mereka, ada belaka di tangan ulama-ulama kita hak sekarang lah ni. Ada belaka. Dulu kita kata payah nak cari lah ni, masya-Allah, dengan kitab lah, dengan syarah lah,
dengan suara lah, dengan tulisan lah, dengan sanad lah, dengan cara nak kaji lah, dengan cara periksanya, cukup dekat. Itu hadza fadlullah alaina, kelebihan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Tuhan wi mudah di medan ni, tapi Tuhan cuba medan lain pula. Jangan kita kata mudah di medan ni, mudah belaka. Tak. Ada mudah sini, ada payah sini. Tu dunia. Lagi senang belaka ya bukan. Nampak tu tak? Kamu ada Imam Malik ni ambil daripada mana? Ini ni ambil daripada tok guru dia, nama Rabi'ah. Rabi'ah Ar-Ra'i. Nah, tok guru dia ambil daripada Rabi'ah dengan sanad yang sahih lah daripada tok guru dia tu. Tok guru yang kata kan? Tengok tok guru yang kata. Dia kata al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa atau royak dalam Quran tu tak ada jahil. Mana-mana kita reti akan makna dia. Faham molek? Tak ada ayat tak, aku tak faham ni gapo nama tu ada kata tak faham. Wal kaifu ghairu ma'qul. Dan hakikat istiwa macam mana tu buat tu kita tak tahu. Wa minallahi risalah. Dan daripada Allah itu surat wahyu mari royak kata ya wak mengani. Wa ala rasulihil balagh, dan di atas Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sampaikan. Wa alaina taslim, dan di atas kita, wajib di atas kita apa mana? Taslim. Apa mana taslim? Mana terima apa yang Allah Subhanahu wa taala khabar, royak, cerita dengan tidak ada apa nama? Raguan, dengan tidak adanya apa nama orang panggil kata bantahan. Tak, terima betul-betul. Tu dia. Tu nah. Tu nak ayat kata maknanya jelas molek. Makna dia tu jelas molek. Tuhan yang bernama Rahman, tertinggi dia di atas arasy. Tu maknanya. Tuhan kena terjemah kata Tuhan yang bernama Rahman. Takutnya pergi faham dia setengah-setengah daripada orang kata nama saja Tuhan tak ada ni, ya bukan. Tuhan tu kena pada diri Tuhan tu lah. Zat Tuhan tu yang bernama Rahman, tertinggi ia di atas arasy. Tu cara dia yang dipahamkan oleh imam-imam, tokoh-tokoh alim ulama kita. Semacam ni mereka itu faham. Tu tak? Tu dia. Baik. Kemudian berkatanya Imam Ahmad ibni Hanbal. Katanya Imam Ahmad ibni Hanbal. Imam Syafi'i itu kita wari banyak kali dah. Mana kata Imam Syafi'i ini disebutkan daripada Imam apa nama Syafi'i ini daripada melalui jalannya Yunus ibni Abdul A'la. Sami'tu Syafi'i yaqul, Imam Syafi'i kata lillahi ta'ala asma'un wa sifatun. Makna kata bagi Tuhan kita tu nama-nama dan sifat-sifat. Makna kata Tuhan kita ni mempunyai nama serta sifat. La yasi'u ahadu, dan tidaklah boleh seorang daripada kita ini apa nama? Raddah. Makna tak boleh kita nak tolak apa yang Allah Subhanahu wa taala royak kepada kita. Tak boleh. Kenapa? Lianna ilma dhalika la yudriku bil aqli walal birru'yati walal fikri. Makna kata ilmu demikian itu tentang perwaktian Tuhan tadi itu tak boleh kita nak tahu dengan akal dan dengan mata kita dan fikiran kita. Bahkan kena dengar daripada Tuhan kita, kena dengar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kena dengar Tuhan. Tuhan katakan beriman tu dengan tidak ada raguan apa-apa. Dengan tidak kita pergi salingkan pakai makna lain pun tak boleh. Pakai makna Tuhan royak tu. Kalau Tuhan tak kandak makna tu, Rasulullah royak tu Tuhan sini tak. Tuhan tak ada kandak makna ni nah. Rasulullah bayan.
Sahabat mai royak, tabi'in mai royak. Itu cara. Bukan tunggunya orang-orang yang lain, generasi yang lain mai duk royakkan kepada kita, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ada royak. Sahabat Nabi, atba'it tabi'in, tabi'in dan tokoh-tokoh ulama hebat-hebat tak ada royak, maka kita tak boleh. Tak boleh gapo? Tak boleh kita nak terima ambil benda-benda lagu tu. Baik. Itu maknanya. Dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dia kata, katakan no, ni tengok molek sebagai kita orang yang nak beriman dengan Tuhan ni, sebagai ahli sunnati wal jamaah ni macam mana? Kita hendak mengaku atas kita ahli sunnah, pasti itu jalan mengikut puak-puak ahli sunnah. Bukan mengikut ahli kalam, bukan mengikut ahli falsafah. Tak boleh. Ahli falsafah, ahli kalam, majlis dia sunyi daripada Al-Quran, sunyi daripada hadis Sayyidil Adnan. Itu dia. Tak ada bunyi. Tak bunyi qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabatu, tak bunyi. Bunyi orang tu kata, cara mikir gini, teori gitu, teori gini. Ya, cara gitu. Ya tak sama dengan majlis ahli sunnati wal jamaah. Kalau majlis ahli sunnati wal jamaah, dia dengar tokoh-tokoh ulama-ulama hebat-hebat, supaya Malik, supaya Imam Syafi'i, Imam Ahmad ke apa ni, dia dengar. Itu cara dia. Tak sama. Dia kata usulus sunnati indana. Tengok. Makna kata asal, dasar, usul hak sunnah di sisi kita, di sisi ahli sunnati wal jamaah, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa iktida'u bihim wa tarkul bid'ah. Yakni kita pegang teguh dengan apa yang berjinjak di atasnya oleh ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Makna usul hak kita nak pegang iaitu apa? Iaitu jalan ni yang diberjalankan oleh para sahabat. Nak tengoknya kata Tuhan ni makna, maksud lagu mana, cara beriman, pasti kena tengok para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok dia. Para sahabat ni kita boleh tengok. Apa tak boleh nak tengok ada belaka perkataan dia. Cuma kita minta tok guru kita, tok guru, cuba baca sikit sejarah sahabat, cara-cara dia beriman dengan Tuhan ni macam mana. Tak apa. Kenapa tok guru saya duk mengaji ni tak dengar mana perkataan-perkataan sahabat? Cuba tubik sikit perkataan-perkataan sahabat nak dengar. Gitu. Supaya apa? Supaya kita boleh dengar daripada Tuhan. Maka kita ni duk berasa ingat kau orang tu, kita tak nak lagi cari langsung ni, bukan dia. Nampak tak? Dengan logik akal ni makna kata apabila kita ingat satu perkara, kita rasa nak pergi ziarah, nak pergi cari. Ni kita rasa nak dengar, tapi tak boleh nak dengar. Sahabat tak ada boleh nak dengar. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada kenal mana, duk kenalnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tak apalah, molek dah secara tu. Pendapat-pendapat dia tu tentang cara-cara nak beriman tu macam mana, tok guru? Tanya. Kita tanya. Kita bukakan dada, kita bukanya telinga, bukanya akal fikiran. Maka wajib di atas tok guru tadi kena buat tubik. Imam Syafi'i katalah mana tentang cara nak beriman ni. Tu dia. Imam Ahmad, Imam Malik kata lagu mana. Sebab sekarang lah ni orang nak royak benda benar, benda tak benar tak leh. Utama mengajar umpama waktu baik di dalam masyarakat gini pula, nya periksa demo selalu dah. Bukan makna kata kita royak pergi dengan tidak ada sumber tepat hak ambil ni, tak boleh ngajar lagu tu sekarang. Salah. Salah dengan unek-unek agama kita. Salah. Kalau lah nari Islam nak igak. Awak apa? Kerana ngajar tidak adanya kebenaran. Tak tahu tak ambil dana. Tu tak? Cara kita nak ngajar agama ni, ayah kena penting masalah. Bukan makna kata kita ikut dan nak sebut di bibir mulut. Malam-malam Jumaat ni tok nenek moyang kelik mari di rumah. Kena taruh air-air, nasi-nasi nak wi kepada tok nenek moyang. Gitu lagi ni, ambil dana cara fahamilah tu. Ada Rasulullah royak ke?
Adanya sahabat kata ko Allah Ta'ala royak ko macam mana? Royak dengan cara sejuk, royak dengan cara halusi, royak dengan cara yang satu persatu detail molek. Tapi tak apalah, cara royak tu comel molek. Tapi isi kanunnya yang kita nak royakkan kepada masyarakat tu, ambil dana. Jangan duk dakwa kata kita ni mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tu peroyak kita. Jadi pegangnya ni timbul masa kita sahaja. Zaman dulu tak ada dia dah pegang lagu tu. Maka adakah sesuai kita sebagai orang yang belakang ni lagi lebih daripada orang-orang dulu sebagaimana sahabat tabi'in, atba'in tabi'in, ya tak boleh nak jadi. Mereka itu lebih soleh daripada kita. Mereka itu amal ibadat banyak pada kita. Cuba kita tanya diri kita, pernah ke tak dalam umur kita ni semaya qiyam Ramadan sampai nak masuk waktu subuh? Cuba tanya, ada ke tak? Tak ada. Cuba tanya, kata kita khatam Quran di dalam bulan puasa tu boleh berapa kali? Boleh ke tak 60 kali? Boleh ke tak? Dalam semaya satu rakaat tu khatam Quran sebuah, boleh ke tak? Tak ada. Maka mereka itu mendekati Allah Ta'ala banyak pada kita, hebat pada kita. Tapi mereka tak ada royak benda-benda lagu tu. Tiba-tiba mari ikut mana ni cara pegangnya lagu ni, cara fahamnya lagu ni. Di mana datang itu perkara? Ni sebagai orang-orang ada royak tu guru. Orang-orang jadi guru. Kita sebagai jadi guru ni kita ambil dana. Kita nak jawab lagu mana dapat tu hezak. Dalam kitab mana hak royak lagu tu? Hak royak jangan hurai saja. Mudah-mudah kita pun nak royak juga ada benda tu kena. Nampak tu tak? Hatu cara kita kongsinya masalah ilmu. Orang Islam ni makna kata kita pakat nak pegang benda hak kena. Pakat royak dengan alasan. Bukan makna kata buat tanya akhir-akhir, kok kita hak demo. Sudah lagu tu. Supaya tak betul cara hujah lagu tu. Nampak tu tak? Ada orang mari, anak murid kita mari tunjuk kepada hamba. Tak kala hamba ni tolong bantu Tuan Guru Haji Abdul Hadi awang kita ni, yang dia royak kata Imam Abi Hasan Al-Ash'ari itu ada 3 pangkat. Pangkat mula-mula Mu'tazilah, pangkat kedua Kullabiyah, pangkat ketiga iaitu kelik pada jalannya Imam Ahmad dan jalannya Salafis Salih. Dia marah kepada hamba. Marah buat apa? Ia kata benda ni tak betul, benda ni tak sungguh, benda ni tak kena dengan sejarah. Okey, nak kata lagu mana pun tak apa. Hamba waktu baik daripada tabaqat Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Dia kata tak salah cara bahasa lagu ni. Hawak apa? Kerana Ibn Kathir tak ada kata kultu, aku berkata. Ibn Kathir tak ada kata indi, di sisi aku. Saya pun anak murid tengok, kita tengoklah kitab tabaqat hak kita tu. Kita tengok dah, bukan kita tak tengok. Cuma kita buka pula kepada anak murid kita, kata ni dia nas daripada Imam Ibn Kathir. Depan tu ada kultu, ada depan aku kata. Dia kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Zabidi sebut dalam kitab Ittihafus Sadah, dia kata tak boleh pakai pendapat ni. Awak apa? Kerana tak belaga dengan apa yang kita nak bawa. Tu masalah ni. Sedangkan Zabidi sebut kena dah. Kalau tak kena, ulama ni kalau tak sesuai dengan pendapat ataupun dia itu tak betul dengan pendapat, ia akan munaqasyah balik, panggil takrib balik, betul semula. Kata ni tak betul nah pendapat ni kerana ada dari sejarah ni gini-gini. Tu cara dia. Saya kata, anak murid saya kata, ya waktu baik mari dia kata, kitab Ibanah an Usulid Diyanah ni sekarang ni bukan kitab hak Imam Abi Hasan Ash'ari. Hak sebenar ni duk dana. Dia kata hak sebenar ni tak ada, dia kata. Ada depan, ada di tangan orang Islam lah ni bukan hak benar. Tak tahu kata duk mana apa kitab Ibanah. Kita tanyalah. Anak murid kita kecil hari tu, dia tanya, tengok mari duk jawab mari kata adalah ustaz duk mengajar di
Dia adalah satu tempat kawasan kita ni. Ya, orang mengaji jugalah dia tu. Tapi kita nak royak kata misalnya kitab ni tak benar. Maka pasti kita kena ada hak benar untuk membantahkan kata hak ni hak tak benar. Kalau ulah kitab ni tak benar, hak dia di tangan orang Islam kita ni tak benar, kita ada kitab hak asal sebagai dasar hak asal untuk nak ukur kata hak ning ni hak orang dok bawa di tangan orang Islam ni tak betul dengan apa yang dituliskan oleh imam. Tak ada juga kitab ni. Apabila kata tak ada hak ni bagaimana nak pergi royak kata hak ni tak benar? Jadi seumpama Syiah Qur'an ada depan kita mazhab Utsmani, tak cukup. Bahawa tanya kata mana mazhab cukup? Mazhab Fatimi duk nano. Kita tu duk nano. Nanti Imam Mahdi nak bagi bila? Dekat-dekat kiamat. Pas sekarang lah ni semenjak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sampai ke hari ni hendak pakai Quran mana? Tepat tu kita nak kita faham kata cara nak lari ya lagu ni bukan cara yang benar-benar dok ni. Nampak cara nak lari tubik daripada jalan ni yang benar. Ya tak kena lagu ni. Bahawa tubik dari kitab Rawiji. Kitab Rawiji tu kitab yang tidak ada qimah sikit pun. Namai kaji tentang apa nama kita baca gila lama dah kitab tu. Ana asyuk, aku syok. Mananya nazariyah ilmiah? Dia kata kitab nazariyah ilmiah fi nisbati apa nama al-ibanah ila Abi Hasan al-Asy'ari. Lebih kurang itulah nama dia. Kitab ni dia kata bahasa ilmu pengetahuan. Kita pembaca tengok mana yang nak bagi ilmu kita supaya nak kita tu terima. Ana asyuk, aku syok. Aku ni sengka, aku ni nampak gini. Tu bukan ilmu. Dia apa boleh kata lagu tu dengan pendapat sendiri, tak ada salah nak kata. Akan tetapi ilmu mana kata gini kerana alasan 1, 2, 3 dengan keterangan. Tu makna kata orang alim sungguh. Ni waktu baik mari tengoklah kitab tu. Ya Allah, kita tengok. Tengok pula sekali lagi. Tengok lama dah, tengok pula sekali lagi. Gitu. Kalau buka mari rasa malu kepada masyarakat. Panggil bahasa ilmu apalah tu, bukan bahasa ilmu malah tu. Nampak tu tak? Tu tepat dia lah, insya-Allah tepat dia. Maka kembali kelik mari kepada hak asal kita ni. Mana usul ahli sunnati wal jamaah ni dia. Imam Ahmad kata pegang dengan apa yang diberjalan di atasnya oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ikuti mereka dan kita tinggalnya rengka sebab tiap-tiap rengka iaitu sesat jalan. Ni Imam Ahmad pegang. Jalan yang sunnah ni. Dan kita tinggal khusumat. Gapa khusumat? Tekan. Bertekan ni kita tahu kata orang apabila bercakap nak kepada benar-benar ya ada rupa dia. Orang bercakap tak say pada benar-benar ada rupa dia. Ni boleh orang Islam hak yang berakal boleh tengok selalu dah. Tak ada kena duk syarah banyak sini. Maka usul di sisi kita ahli sunnati wal jamaah kita tinggalnya perbantahan untuk nak benih tinggal. Walaupun dia nak nampak kata gitu ke gini ke ni usul kita nak jalan. Kalulah nak kepada kebenaran, ya ada cara ya. Sam dia ada. Ni dak putar belik di antara sing dengan dah pusing we ketak pedang ni ya bukan dia lah tu. Kalau kita kecek pun tak ada boleh pedah apa kali. Sebab dia tak ada nak benar-benar. Nampak tak? Seumpama anak-anak murid wasiliyah sekarang, hak dulu tak leh. Puak-puak Wasil Ibnu Atta' ni hak lawan tok guru ni, hak tak say pakai pendapat tok guru ni, tak sah. Jadi kita kecek berperi tak ada pedah. Nampak tu tak? Tu dia. Tinggal khusumat. Dan kita tinggal juga duduk ma'a ashabil ahwa. Tu.
Jangan kita duduk, tubuh kita ni digi duduk saing wak baik dengan orang-orang yang pakai hawa nafsu tentang masalah agama. Jangan. Ni usaha kita. Gi saing, gi pakai, gi nya pegang tangan dengan orang yang bukan daripada ahli ahwa. Wa tarkil mira' wal jidal wal khusumat fid din. Tu usaha kita. Tinggalnya kita berbantah dan kita bertekan, berkerah perut nak benar pada urusan agama. Tinggal. Tak sampai. Ni jalan ni hak ahli sunnati wal jamaah. Jalan ni hak kita gini dia. Bukan makna kata takutlah, bukan makna kata itulah ininglah sebagaimana dakwanya ahlul ahwa. Belah ada dakwa lagi. Kalaulah kita ni takut sebagaimana dakwa, kita tak bayan. Kita tak menyata kepada umat masyarakat. Tetapi kita nak cakap, nak bicara, nak cara dengan orang yang berakal lagi berilmu, walaupun tak nampak senapak dengan kita. Barulah timurnya apa? Benda yang Tuhan itu redha. Kalau kita kecek dengan orang ahlul ahwa dan suka nak pada benar, tak ada nak kepada kebenaran, tak ada pedah. Tidak situ. Supaya zaman dulu kita ni, di antara adalah orang panggil kitab hijau tu, 17 orang balik sepihak lagi tu nak kecek tentang wak makan apa nama lepas pada kematian. Balik ni 2 orang. Tiba-tiba dalil-dalil yang dibawakan, nas-nas yang dibawakan, nyata siap-siap dah kata benda ni adalah rengka adalah benda yang masuk dalam agama kita tak benar. Kitab tu tidak dijualkan, tidak disebarkan. Bahkan balik pula sekali lagi kata yang kita kecek hari tu tak sama. Sebab itulah timur zaman dulu tak makan semelah pergi mari tu. Kenapa? Kerana kita kecek tak ada nak pada benar-benar. Tu setara 17, kalau kata 117 orang apa teruk lagi. Nak ayat kata benar-benar ni penting. Hati orang nak pada benar-benar ni penting. Tapi ramai di kalangan tok-tok guru yang terima benar-benar. Banyak. Di kalangan orang luar, orang dalam sendiri banyak, bukan sikit. Nah, yang kita kenal tu alhamdulillah ramai. Akan tetapi dengan kelemahan orang kita learning ni, jadi pakat jadi murjiah muasarah belaka, tak saya nak hurai, tak saya nak bantah, tak saya nak menyata, tak saya nak beri pahal kepada umat masyarakat. Dengan dakwa kata, belalah demo nak pahal lagu manakah pahal lah, tak ada masalah lah. Satu hari jadi kodok jadi habis. Kodok gaib. Sebab tu kena kembali, kena sungguh semula, terutama pelajar-pelajar tu. Ya Allah Ta'ala wi umur sehat kepada kamu tu, otak yang cermelang bagi kamu tu. Sungguh dalam masalah nak sebarnya, nak mengajinya, nak tegaknya usul sunnah di sisi ulama, tapi kena jadi orang alim sungguh. Ada ilmu-ilmu alat, ada ilmu-ilmu akal, ada ilmu yang dapat daripada salaf dan khalaf, campur habis. Barulah kita boleh buat kerja dengan cara sedap dan terang molek. Nampak tu tak? Kita boleh buat benda-benda lagu tu, tak ada gapo. Ni saya seru kepada pelajar-pelajar tu. Sama ada duduk di mana-mana tempat pun. Dan saya nak royak kepada orang yang tak saya nak buat kerja tu, tak saya ada sekat orang. Nah, orang tak saya buat kerja, hantar pergi kerja cara hantar, nak jual baju galah ke, nak jual teh ke, nak jual roti ke, nak jual gapo, hak tu ada panggil adalah bebas, tak ada gapo. Boleh buat lagu tu. Akan tetapi jangan duk sekat, jangan duk ginya memunuhkan pahami orang-orang Islam yang Allah Subhanahu wa taala nak pilih khusus mereka itu untuk nak jaganya ilmu agama. Kita jangan memunuhkan azam dia, niat dia, kerana itu adalah dosa yang Tuhan itu tak apung. Kalau kita tak minta maaf ke Tuhan, Tuhan tak apung.
Kalau kita minta maaf ke Tuhan pun sebab kita masuk dalam kata alladzina yasudduna an sabilillah, katuk jalannya Tuhan. Walaupun ayat tu kita faham tahu. Kata ayat zaj untuk kita nak menakutikan. Ni nak kita faham jadi molek kepada umat Islam kita. Tak nanti ramai, tapi we berajing sungguh buat kerja. Jadi sungguh orang yang bermanhaj dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak ada gapo. Nampak tu tak? Tu nak kita faham. Dan was-sunnatu indana. Kalimah sunnah di sisi kita ni makna gano? Tok Guru Ahmad ni kata, atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yakni sunnah-sunnah ni makna kata hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, sama ada perbuatan, sama ada aku semua. Tu makna kata apa nama? Sunnah di sisi kita. Sunnah di sisi kita iaitu sunnah di sisi orang ahli sunnati wal jamaah. Kemudian was sunnatu tufassirul Quran. Hadis Nabi itu mari mentafsirkan akan Al-Quranul Karim. Wa hiya dalalatul Quran. Dan dia itu adalah tunjuk nak menyata bagi Al-Quranul Karim. We faham jadi molek. Tu dah. Itu salah satu daripada usul hak kita nak bawa. Ni saya nak baca dengan cara ringkas. Bukan kita nak mengajar dengan cara 100% lagi akan ini kita. Ya ada tempat dia kita akan mengajar dengan cara jelas. Tetapi sini nak nampak rupa. Kata gapakah yang dikandakkan, kata orang ahli sunnah ni kena duduk lagu mana, kena jalan lagu mana, kena faham lagu mana, kena ada pendirian macam mana. Orang sunnah yang sebenar-benar sunnah, ya ada cara. Ya boleh duduk dengan orang. Ya kejak dalam sunnah dia, akan tetapi dia serahmat-rahmat orang terhadap orang yang tak faham. Tu orang sunnah. Sebab itulah katanya para ulama kita, orang sunnah ni serahmat-rahmat orang terhadap orang tak faham sunnah. Tu orang sunnah. Bukan mana orang sunnah ni jadi seumpama orang yang tak adanya sifat rahmat. Tu bukan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhan qalbi lan faddu min hawlik. Tu dia. Tu dasar. Pendirian kita tetap, akan tetapi huraian kita, muamalat kita, cara pemberian kita molek duk tengah. Tak ada jadi kiri dan kanan, duk tengah ala siratal mustaqim. Duk di atas siratal mustaqim. Itu hak sunnah sebenar. Dan sunnah yang sebenarnya bukannya mana gadah sama sendiri itu tak. Itu bukan sunnah yang sebenar. Bahawa duk gadah sama sendiri ni jangan duk faham kata dalam kita yang ada dak, di mana-mana pun ada. Nampak tu tak? Tu dia, di mana-mana pun ada, bukan tak ada. Nak kita faham molek. Ni kita tak ada nak kecek dengan cara detail, tetapi kita nak ayat kata hak mana-mana pun ada. Bukan mana kata orang sunnah ni puak dia tu bukan boleh duduk satu belaka, semaya pada yang satu dak, bukan makna gitu. Ya satu, bukan tak satu. Nampak tu tak? Dalam 4 mazhab dulu, belum daripada datangnya Syekhul Islam, tak kira semaya 4 tapi tak ikut muku. Tu dalam 4 mazhab dah punggah semula, tak sewi jadi gitu. Tu imam mana-mana naik, boleh kita ikut. Tu nak cara nak menyatu. Nak ayat kata kita ni usaha juga nak menyatukan ummah. Tetapi orang yang tak faham nak menyuruh juga lagu mana nak tak serupa dengan ummah. Nampak tu tak? Kita nak menyatukan di antara wilayah kita dengan dunia dalam masalah perayaan. Tak nak satu. Sedangkan raya haji ni sakut paut dengan haji, sakut paut dengan ukuf di Padang Arafah, tu logik akal gitu. Nak seru juga manusia kata mari kita pakat satu. Jadi supa belaka raya. Tak say.
Mana yang kata kita ni taksir kepada kesatuan? Mana? Tak ada. Tok guru kita hak bahasa Arab tu putuh habis. Cara mikir pesen kata nak mari ta'assub apa nama mazhab ke apa nama taksir semaya belakang mungku ni. Tolak tubik pendapat tu, cara mikir tu tolak tubik daripada tempat semaya. Dalam masjid haram ke umpamanya untuk nak menyatukan. Hak kita dah ada dalam negara apa supaya nak menyatukan, nak bersama. Tak sih. Tu nak ayat atau penyakit duk mana? Penyakit tak lain tak bukan ashabul ahwa, iaitu penyakit hawa nafsu. Aku pun orang alim juga, apa aku kena turut dia? Tu dia. Aku pun orang ngaji juga, apa kita kena tunduk dia? Dialah. Ya lekat perangan ni, budi pekerti ni masa duk kalau hak luar ngaji luar negara jelah juga. Apa kita kena tanya orang-orang hak reti di kalangan orang hak reti, orang di kalangan bangsa kita. Kita pun mari siapa negara Arab juga tanya apa orang. Jadi buku dengan orang belaka. Lekat perangan tu masuk mari dia bawa sampai kat janggut dua warna pun dah pakai hak tu. Ayat kata cara mikir orang kita ni yang sepik. Nah, cara mikir yang sepik, cara mikir yang tak kena. Cara mikir pesen kata tak luah. Luah ni makna kan? Kena dengan syarat. Tu makna luah. Tepat hak boleh kita nak selisih. Selisih tak ada gapo. Tapi tepat hak yang kita nak satu boleh apa kita tak siap satu. Tu nak kita faham jadi molek. Nampak tu tak? Tu utama orang hak yang adanya cara mikir yang cermelang, saya yakin kata hak saya royak ni dia boleh timur, boleh faham. Sebab semua hak royak mari berlandaskan kepada perkataan tokoh-tokoh ulama mujtahid mutlak belakang. Bukan radak-radak kita, lapis-lapis kita ni, ada royak mari ni. Nampak tu tak? Orang yang Allah Subhanahu wa taala orang tu, ni duk royak mari ni perkataan dia. Tu dia. Baik. Kemudian Imam Ahmad kata wala tudriku bil uquli walal ahwa'i innama hiya bittiba' wa tarkil hawa. Molek dia kata. Sesungguhnya kita ni nak turut ikutnya jalan ni hak betul tu bukan nak ikut turut dengan semata-mata bulat-bulat akal kita dan hawa. Bahkan dia gitu kita kena ikut turut jalan ni yang diroyak, yang dijelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dan kita tinggalnya hawa. Terutama masalah agama, hawa we tu bet. Tengok saya masa duk mengaji dengan guru-guru duk royak kepada kita. Salah satu daripada hari tu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Khalid ibn al-Walid sebagai penglima yang tidak masuk dalam peperangan mana-mana malaikat sebab menjadi kemenangan peperangan itu. Zaman Nabi gitu. Setelah daripada dia masuk Islam, lepas daripada peperangan Uhud, kemenangan. Khalid ibn Walid, Saifullahil Maslul. Zaman Sayyidina Abu Bakar gitu juga. Mari zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar tengok nampak sahabat bakal duk akak belaka dia, bakal duk kecek molek belaka terhadap dia. Umar cabut daripada pangkat penglima dia tu, ambilnya Abu Ubaidah ibn Jarrah tak tepat dia. Jadi ketua, dia ni jadi tentera biasa. Lalu orang tanya dia, Khalid, mung ni sama-sama dah jadi penglima, hari ni mu jadi tentera supaya dengan orang ramai, mu berasa lagu mana? Sahabat tanya. Lalu Khalid kata, aku mari duduk sini ni bukan kerana aku mari duduk semata-mata mari duduk ku taat kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Kamu tak berasa kerana ke dalam hatimu? Sahabat tanya. Saing dia tanya.
Aku nak berasa lagu mana? Kalau Ubaidah tu dia nak bawa Islam, maka wilah kepada dia, dia kata. Aku dah lihat belakang pun tak ada masalah. Umar yang ijtihad kena dah berapa tepat yang ijtihad ayat Quran turun supaya ijtihad Umar. Tak apalah, Allah khair, dia kata. Mudah-mudahan kebaikan. Aku nak turut, tak apa. Aku jadi makmum, jadi imam, jadi panglima, jadi tentera biasa. Biar. Supaya. Hak nak wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulia. Hak Tuhan nak. Nak menjadikan kalimah Tuhan tu tinggi, agama Tuhan tu tinggi. Hak lain daripada tu, lain pada agama Allah hidup bawah. Tu tujuan. Tu sahabat Nabi, sahabat tu nyebuka negeri berapa puluh hutan negeri tu. Sampai ke Cina, sampai ke Sepanyol, Spain, sampai ke mana, buka habis dia. Buat apa? Sampai ke Tatar ni takut kepada orang Islam. Orang Islam ni apabila dengar sahabat Nabi kata, bukit hak kita hak panjang ni, kalau sahabat ni dia punggah pergi habis. Tu dia. Kita nak semaya bak hari raya tak boleh ikut muka. Buat apa? Kerana orang hak buat tu baik cara mikir ni bukan orang kita. Bukan orang kita. Orang yang ada bubuh lah, kata gitu, kata gini. Pak Islam nak naik tak, tak naik sama sekali. Duduk sikat lagu tu, tak naik sama sekali, tak naik. Tu nak kita faham jadi jelas dah. Nak kita faham jadi jelas, nak faham dengan cara nyata, kata cara-cara kita nak beriman tu macam mana. Lalu satu hari orang mari tanya Imam Ali Ibn al-Madini, tokoh Imam Muhaddisin. Ala ma'azkur tu Imam Al-Bukhari. Guru bagi Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dia ni, Ali Ibn Madini. Saya masa duk ngaji hari tu, guru wayak kepada hamba kata, Al-Bukhari ni rahimahullahu ta'ala, dia kata, aku tak berasa pernah kata aku tak ada ilmu malaikat aku duduk bawah Ali Ibn Madini. Kata gitu. Lalu dia kata, Ali Ibn Madini Tok Guru Bukhari. Perkataan ni sebut di dalam kitab Syarhu Usuli I'tiqadi Ahli Sunnati wal Jamaah lil Abi Qasim Al-Lalakai. Alhamdulillah kita talaki daripada Tok Guru kita akan ini kitab. Dan sanad kita pun sampaikan kepada ini kitab bifadlillah, dengan kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali Ibn Madini katakan, yakni saya nak terjemuh dengan cara selalu mudah-mudah supaya nak orang kita ni boleh ambil faham selalu. Tak payah. Ia kata jalan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu kita melazimi diri kita. Dan kita tinggalnya jalan-jalan ni yang tak serupa dengan jalan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal. Kita ambil jalan ni hak Rasul alaihi salatu wassalam. Nak ambil mana? Ambil daripada ilmu pengetahuan. Tu dia. Kemudian kita itu beriman dengan qada dan qadar. Ini akidah kita, iman kita. Satu lagi, kita benarkan dengan hadis-hadis dan kita berimankan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yuqal lima wala kaifa. Jangan duk kata, jangan duk tanya, wak apa? Lima, wak apa? Wak apa tu hewak tu? Wak apa tu hewak gini? Jangan tanya. Wala kaifa, bagaimana tu hewak tu? Bagaimana tu sifat tu? Jangan. Innama huwa tasdiqu biha. Hanya sahnya itu kita benar dengannya. Masalah kita nak kenal Tuhan ni ayuhal muslimun sebagai jersah akhir. Dalam arti kata, belum daripada kita nak tutup ni, insya-Allah kita akan masuk pula pada bab yang lain. Masalah kita nak benar dengan Tuhan ni, beriman dengan Tuhan ni, kita kena tak diri kita sebagai Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar ni apabila ia dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerak ia benar lalu. Beriman lalu. Bahkan kalau kita ada muskilah dalam cara kita tak faham, kita pergi tanya Tok Guru. Tanya Tok Guru, lagu mana sini ni? Tu dia.
Tak ada payah kan. Tok guru ramai duk ngajar. Oh, banyak benar lah ni. We dengar 3 orang tak apa dah kita kata. Ataupun 4 orang tak apa dah. Nampak tu tak? Lepas tu kita seru kepada umat Islam semua ni, apabila ada mengaji di masjid, di surau, di mana, kita pergi. Terutama masa-masa kita tenir molek, selamat molek daripada penyakit kita ni, ada merebak lah ni, kita pergi. Kerana di masjid, di surau tu dipenuhi oleh para-para malaikat. Tak sama dengan kita tengok dalam telefon saja. Walaupun hasil juga dalam telefon tu tak ada gapo. Baik, faham tu tak? Baik. Kemudian dia kata, dan jika tidak mengetahui tafsir hadis, dan akal kita tu tak sampai nak memikir, maka hendaklah kita memadai sekadar tu, dalam arti kata kita serah dan beriman kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak. Nak mikir tak sampai, terutama hakikat tu tak boleh tak hafal. Buktinya tu kata ini hadis Nabi, sudah tak situ dulu. Lepas tu tanya, kalau masalah ke apa kena tanya. Kalau masalah kita tak faham, kalau masalah yang kita tak kuasa nak faham, walaupun tanya pun tak usah tanya. Seperti apa? Seperti hakikat, tak usah tanya. Terutama hakikat benda gaib tu tak usah tanya. Kalau hakikat cara kita nak amal ibadat, kena tanya. Kita dengar hadis Nabi Tok Guru baca tentang masalah semaya, tentang masalah ambil air semaya, kita tak pandai, kita tanya dia, kata wak lagu mana, faham lagu mana, jumpa lagu mana, tak apa. Akan tetapi kalau kita tanya, Tuhan royak kata dia ni turun pada langit dunia, lagu mana? Tak boleh tanya. Tanya tak boleh. Tuhan datang pada hari kiamat, tak boleh tanya, tak boleh tanya. Nak tahu main lagu mana? Dia tak boleh nak tanya sebab zat Tuhan bukan makhluk. Lepas tu dia tak datang. Datang tak serupa dengan kita sebab zat Tuhan tak serupa dengan makhluk. Perbuatan dia tak serupa dengan makhluk. Sudah. Akal kita tak sampai, sudah. Kita berimej banyak tu. Serah ke Tuhan. Dan dia tanya, orang mari tanya, ma qawlu ahli sunnati wal jamaah. Tok Guru, pegangnya ahli sunnati wal jamaah ni macam mana Tok Guru? Mari tanya Ali Ibn Madini. Dia kata yu'minuna birru'yati wal kalam. Beriman mereka itu ahli sunnati wal jamaah. Mula-mula sekali kata Tuhan kita tu boleh tengok di hari akhirat esok. Wajib haninah. Saudara yang dirahmati, tak kira lah duduk di mana, negara Malaysia ke negara Thailand ke di mana-mana pun, wajib kita beriman kata kita boleh tengok Allah Subhanahu wa taala. Wal kalami, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kalam. Kalam Allah iaitu Al-Quranul Karim. Itu salah satu daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan itu nak bercakap, terserah kepada kehendak dia. Dia nak bercakap dengan siapa, nak bercakap di mana, dengan bahasa apa, itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangnya kita. Dan wa anna Allah fawqa as-samawat 'ala al-'arsy istawa. Ni pegangnya ahli sunnati wal jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala atas pada sekalian langit, di atas arasy dia tertinggi. Ni pegangnya Imam Ali Ibn Al-Madini, guru bagi Imam Al-Bukhari. Pendapat ni pun sabit daripada dia, bukan makna kata tak sabit daripada dia, sabit daripada dia. Fasu'ila an qawlihi ta'ala, maka ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mai tanya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'ahum. Tok Guru, amba baca ayat ni, tidaklah kita itu bisik 3 orang, malaikat dia tu yang keempat, iaitu Allah yang keempat. Makna lagu mana Tok Guru? Tu sebab ada dalam ayat ni, wa huwa ma'akum aina ma kuntum tu ke? Dalam ayat ni, dalam suratul Mujadalah ni. Lalu faqala, katanya Ali Ibn Madini, iqra' ma qablahu. Baca ayat belum daripada tu. Ayat belum pada tu kata nak, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Peheh kata yang keempat hak Tuhan royak tu, Tuhan mengetahui dengan ilmu dia, kata kita dak bisik gapo, bukannya
zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama dengan makhluk seumpama kita sesama kita tu bukan. Sebab tu dia kata iqra' ma qablahu. Kita tengok ayat belum daripada tu dia makna lagu mana. Kalau gitu ayat Quran ni kita nak faham, jangan kita kerak tengah ya. Hendaklah kita tengok di awal, tengok di tengah, tengok di akhir. Barulah kita itu faham. Terutama orang jadi alim ulama tu. Ada apa orang awam ya turut orang alim ulama semata dah tak nak kecek banyak dah tu. Nampak tu tak? Orang awam alhamdulillah tempat kita ya dengar para ulama kita. Tapi hei orang awam, dengarlah ulama-ulama kita yang di lidah dia ni adanya firman Allah Taala, adanya sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya pendapat-pendapat sahabat-sahabat tabi'in, atba'i tabi'in dan tokoh-tokoh ulama sebagai ulama yang dikenalkan di dalam agama kita. Situ. Jangan pasal kata tubik pada lidah ni tidak ada sumber walaupun tidak ada dasar pada Quran walaupun hadis walaupun dapat sahabat tabi'in, atba'i tabi'in, tokoh-tokoh ulama tak ada. Ada ambil semata-mata dalam huraian. Hak ni kita kena terhenti-henti. Kerana wah kecek ni kita tak boleh nak harap mana. Duk habis duit 1 juta, 2 juta kerana wah kecek Nampak tu tak? Awak kerja lah dengan kita. Duit ada tak? Ada. Banyak mana? 2 juta. Oh, kalau duit 2 juta ni kalau demo week kita agak, kita akan pusing. Ya kayak pusing gitu, pusing gini, pusing pening molek dah. Faham boleh nyak mana? Sebulan boleh 40,000, 50,000 tak kena kerja apa. Duit demo week kita pusing. Tu dia. Pusing sungguh. Pusing habis licin. Sebab apa? Makan wak kecek. Dalam masalah agama apa supa? Kalau tidak adanya qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah, qala tabi'in, qala la'immah, tok guru hafsa tu, maka kita tak aish. Berasa kata berasa tak sedap we berasa tak sedap we berasa kata tak lazat we berasa kata nak dengar lagu mana kalau lagu ni. Tu nak we kita faham. Nampak tu tak? Tu nak we kita reti we jadi molek. Bagi orang yang mempunyai akal fikiran, insya-Allah. Kalau orang tak mempunyai akal fikiran, royak lah mana kata rokok ni benda yang jadi tak manfaat bagi diri. Dia nak isap situ. Nampak tu tak? Dia nak isap situ. Sebab tu dia tak boleh nak kata gapo orang lagu tu. Nampak tu tak? Dia tak boleh nak kata gapo orang lagu tu. Dia tak boleh nak kata gapo. Biar dia lah. Kerja kita bukan kena bagi gaduh beban ni apa hak dia. Kok dia Cuma kita royak jadi molek. Banyak lagi orang yang ada akal yang cermelang, ada akal yang waras molek, boleh nak terima perkara-perkara yang kita royak ni. Boleh. Orang berakal sungguh, hak tak berakal biar dia, tak ada apa. Nah, tak seguna akal, tak segunanya pemikiran kecidik ke hak tu hewi ni, maka terserah kepada dia. Nampak tu tak? Lebih teruk daripada binatang ternak ke lagi lah kalau kita ada akal tak mahu nak guna akal. Itulah sedikit daripada pengajian kita pada perjumpaan kita sekali ni. Daripada tokoh-tokoh ulama kita nak royak tentang hal-hal cara-cara kita nak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah satu jumlah daripada cara-cara orang-orang yang beriman di kalangan orang-orang tokoh-tokoh ulama, orang salafis salih dulu-dulu, hak hebat-hebat, hak tua-tua dulu, dia beriman macam ni. Nah, dengan kitab, dengan gapo, dengan nama, dengan gapo kita sebut belakang dah. Kemudian insya-Allah pada hisah yang lagi akan datang, kita nak mai kecek kata orang hak kaum bukan salaf ni dia binakan cara mikir dia tu nak kenal Tuhan tu macam mana. Karena kita nak ngaji dua ni supaya gapo? Supaya nak kita tilik jadi kena kata hak mana kita nak pilih pakai cara nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Majlis kita ni bukan majlis nak paksa dak. Majlis nak menyata bagi manusia supaya orang itu boleh retinya Rusia cara nak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala
yang menjadikan segala-gala. Tu cara je. Nampak tu tak? Majlis kita untuk nak menyata. Kata jalan ni hak ulama tua dulu, di kalangan ulama tokoh sahabat-sahabat tabi'in dulu, lagu mana? Gitu. Hak orang kamar dia baru-baru ni, macam mana mereka itu berimeh? Cara dia. Supaya dua jalan ini kita boleh tengok belakang. Kita nak bawa kereta jalan mana? Ikut lah. Tu ikutlah cara kita nak bawa kereta jalan mana, sedap hak mana, ikut kita. Tak ada apa. Nampak tu tak? Sebab kita ngaji dua, kita boleh tengok dua-dua, mudah-mudahan itu benda tu jadi manfaat bagi diri kita dunia ini sebentar sama tara kita nak pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ni sekadar inilah sahaja dulu. Janganlah kita terlupa selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar banyak-banyak, kerana malam ni adalah malam Jumaat. Hendaklah kita itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hendaklah akak dua tangan kita ada gapo wasa serabut gapo, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. As'alullah Subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.